Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan sekalian dan terutamanya kita punya doktor yang dihormati Dr. Mohsin bagi subjek penyelesaian masalah kreatif. So saya adalah pelajar sarjana Sains Psikologi semester 7 bagi tahun 2020-2021 Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya diberi mandat oleh ketua kumpulan saya bagi membentangkan tugasan kami iaitu daripada kumpulan 10 berkaitan tajuk Anonymous Voting. Saya juga berfungsi sebagai videographer dan juga video editor untuk tugasan kali ini. Jadi tanpa bercakap dengan lebih lanjut, saya akan melontarkan sepatah dua pantun dan akan diteruskan oleh pembentangan oleh rakan-rakan saya yang lain. Pencak darjat tingginya ilmu, dalamnya pengalaman berdasarkan kamus. Kalau anda ingin tahu apa itu voting anonymous, sampai kot noh. So, tanpa berlengah lagi, saya persilakan kawan-kawan saya yang lain bagi berkongsi sedikit info mengenai apa itu voting anonymous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syukri bin Fauzi dan kumpulan kami akan membentangkan tajuk Anonymous Voting. Sebagai pengenalan untuk Anonymous Voting ni berasal dari dua perkataan iaitu anonymous dan juga voting. Anonymous ni perkataan Inggeris yang dipinjamkan daripada bahasa Latin Greek iaitu anonymous yang dipercayai daripada tahun 1600 yang membawa maksud tanpa nama. Dan voting ni adalah bermaksud method for a group to make a collective decision or express an opinion, yang mana bermaksud kaedah untuk sesuatu kumpulan membuat keputusan secara kolektif ataupun menyatakan pendapat. Dan dalam bahasa Malaysianya kita boleh panggil undian tanpa nama. Okey, sejarah anonymous voting. Sejarah anonymous voting ni dia bermula dari zaman Yunani Greek dan juga Rom. Okey, yang mana pada zaman ni kaedah ini digunakan untuk menjaga keselamatan orang yang memberikan undi ketika tu. Okey, seterusnya kaedah ni diperkenalkan pada French Secret Ballot pada tahun 1795 dan seterusnya digunakan secara menerus bermula pada tahun 1913. Dan kemudian yang lebih terkenal lagi iaitu Australian Secret Ballot yang diperkenalkan pada tahun 1856 pada 19 Mac, dan juga United Kingdom Ballot Act pada tahun 1872 dan seterusnya diamalkan di Amerika Syarikat iaitu Massachusetts Ballot pada tahun 1888. Okey, kaedah anonymous voting ni pada dasarnya anonymous voting ni dia menggunakan kertas untuk menulis nama ataupun menandakan undi kepada sesiapa yang diingininya. Tapi sekarang ni kaedah ni kita nampak dia telah berkembang kepada kaedah yang lebih moden iaitu kaedah elektronik seperti menggunakan e-voting ataupun yang biasa diguna Google Form. Okey, untuk kita nak tengok macam mana nak memahami dia, kita tengok implementasi dia. Implementasi dia sekarang ni kalau kita tengok di Malaysia kita mengimplementasikan pada pilihan raya, tak kira pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil, iaitu yang dikelolakan oleh SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, di bawah Akta Pilihan Raya 1958 dan Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 1981 yang menyatakan bahawa setiap undi adalah rahsia. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah iaitu Encik Muhammad Mohsin dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Nama saya Muhammad Farid Arifin bin Halim, GB 03657. Saya akan menerangkan mengenai kegunaan teknik anonymous voting.
Anonymous voting digunakan adalah untuk mengelakkan tekanan, keresahan, serangan panik dan sebagainya. Seperti yang kita sedia maklum, seorang individu jika diperlukan untuk memberi pendapat di khalayak ramai, pastinya akan ada rasa anxiety ataupun keresahan, tekanan dan serangan panik. Dengan menggunakan teknik ini, kita akan mengurangkan atau mengelakkan tekanan tersebut. Yang kedua adalah untuk menggalakkan individu merasa selesa dan selamat dalam mengambil risiko. Sebagai contohnya, apabila kita bekerja di tempat baru, kita pastinya akan merasa tidak selesa untuk melontarkan pendapat kita. Hal ini kerana mungkin kita fikir kita adalah pekerja baru dan pekerja lama bersifat lebih superior dan kita akan merasa inferior. Di sini, teknik ini amat membantu mereka yang pekerja baru di sebuah syarikat. Dan yang ketiga, untuk melindungi dan beri keyakinan kepada individu daripada memberi pendapat tanpa menunjukkan identiti sebenar individu tersebut. Seperti poin nombor 2 tadi, individu yang baru bekerja di salah satu syarikat pastinya akan berasa malu ataupun takut untuk melontarkan idea-idea mereka. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat idea-idea pekerja baru mungkin lebih baik dan bagus berbanding pekerja-pekerja lama. Jadi dengan adanya teknik ini dapat menyembunyikan identiti mereka dan dalam waktu yang sama mereka dapat yakin untuk melontarkan idea ataupun memberi undian dalam sebuah syarikat ataupun organisasi. Dan yang keempat adalah untuk melindungi individu daripada serangan peribadi. Poin yang keempat ni kita lebih fokus kepada bully cyber. Sebabnya seperti yang kita sedia maklum, negara kita adalah sebuah negara yang ke arah negara maju. Jadi kegunaan teknologi seperti Facebook, Twitter selalunya akan menyebabkan bully cyber terjadi. Jadi dengan adanya teknik-teknik seperti ini, tanpa mengetahui siapa yang melontarkan pendapat ataupun membuat undian, pasti akan menjaga identiti individu tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah untuk melahirkan pendapat yang jujur. Seperti yang kita sedia maklum, apabila orang sekeliling mengetahui identiti kita, kita akan lebih melontarkan pendapat berdasarkan kepada persekitaran kita. Tapi dengan adanya teknik ini, seseorang individu atau pekerja itu dapat memberi lontaran idea yang lebih jujur kerana mereka tahu yang identiti mereka dirahsiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz bin Zulkifli akan GB03659 akan menentangkan bagaimana teknik ini berfungsi. Pertama adalah penjanaan idea. Setiap ahli bebas untuk tulis idea dalam satu kertas. Satu idea satu kertas. Kalau seorang tu contohnya ada 10 idea, maka 10 lah kertas yang akan digunakan. Lepas tu idea-idea ini akan didisplaykan. Kedua adalah pengasingan idea, di mana konduktor akan minta semua ahli mengasingkan 9 idea kepada kumpulan kecil. Contoh, satu grup post dekat FB, IG, satu lagi grup post buat bagi flyers dan buat kempen. Ia dilakukan tanpa konsultasi untuk mengurangkan rasa berdebar tu orang yang bagi idea tu. Dalam pengasingan idea kita ada proses ketepikan, iaitu untuk buang idea. Jika ada idea yang sama, fokus kepada keunikannya dulu. Jika memang sama, kita ketepikan. Ini untuk bagi mengurangkan pilihan idea. Yang ketiga adalah nomborkan idea. Okey, setiap idea-idea yang ada dalam kumpulan-kumpulan kecil tu akan diberikan nombor siri. Contohnya 1, 2, 3 ataupun ABC. So dia tak akan ada nombor yang sama lah. Dan keempat adalah pengundian tanpa nama, di mana semua ahli membaca semua idea. Setiap ahli akan mencatat 3 idea teratas mereka sebagai A, B, C di kertas yang diberikan. A adalah paling digemari, B adalah kedua
digemari dan C adalah ketiga digemari. So hal ini untuk mengekalkan kerahsiaan identiti setiap ahli. Ahli perlulah memilih idea-idea yang tepat dalam kriteria-kriteria menyelesaikan masalah. Kelima adalah senarai pendek idea, di mana ketua kumpulan di mana ketua mengumpul semua idea kegemaran dan catatkan berapa banyak undian yang terima pada setiap idea. Contohnya, idea A mendapat 8 undian, idea B mendapat 3 undian dan idea C mendapat 2 undian. So kita akan memilih 5 idea terbaik. Idea yang memperoleh undian tertinggi, contohnya idea A, D, G, H, J, ataupun idea 1, idea 3, idea 5, idea 7, idea 8 adalah undian tertinggi, maka 5-5 ni terpilih sebagai idea yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Selamat sejahtera kepada Tuan Pensyarah dan semua rakan seperjuangan. Nama saya Pandey Seven, nombor matrik GB 03696. Saya dari kumpulan 10. Saya akan berbincang mengenai aplikasi dan contoh untuk anonymous voting. Apabila berbincang mengenai aplikasi untuk anonymous voting, ia terdapat pelbagai aplikasi dari segi fizikal dan kepada elektronik. Ini kerana data pengguna akan dilindungi daripada prejudis dan diskriminasi apabila melakukan sebarang keputusan. Anonymous voting juga sering digunakan dalam kajian elektronik kerana ini akan memberikan keputusan yang lebih baik dari segi kajian, disebabkan pengundi tidak akan merasakan tekanan ataupun takut ketika membuat keputusan disebabkan data mereka akan dilindungi. Dalam sebarang keputusan untuk pemilihan ataupun dalam kajian juga, anonymous voting menjadi satu aplikasi yang boleh memberikan keputusan yang terbaik disebabkan data mereka sering dilindungi, terdapat kerahsiaan dan juga yang paling penting mereka tidak akan takut atau merasa tekanan untuk mengikut majoriti disebabkan ianya dilakukan secara individual. Untuk contoh pula, kita perlu ambil contoh yang paling umum dalam anonymous voting adalah contoh pilihan raya. Apabila melakukan sebarang pilihan raya, anonymous voting yang menjadi pilihan paling utama dalam melakukan sesuatu undian. Ini sinonim juga dengan pilihan raya yang berlaku di Amerika. Undian dilakukan dari Amerika adalah melalui undian pos ataupun fizikal, tetapi tetap melalui anonymous voting juga. Mereka akan diberikan ballot undi pos ataupun dia untuk memilih pilihan untuk presiden mereka. Mereka akan diberikan 2 pilihan daripada Parti Republikan atau Demokrat, dan daripada pilihan ini pengundi boleh memilih siapa yang mereka ingin untuk menjadi presiden. Untuk tahun ini pengundian, undi pos menjadi pilihan orang ramai disebabkan oleh pandemik. Ia menjadi sesuai untuk menjarakkan diri daripada ramai orang dan pada masa yang sama menjalankan tanggungjawab mereka. Mereka akan membuat keputusan dan akan mengepuskan kembali ballot kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Ianya akan dibuka dan dikira undi pada hari selepas tamat pilihan raya. Dan hasil undian akan diumumkan secara jelas untuk menentukan pemenang. Pada pilihan raya kali ini, ramai pengundi melakukan undian pos tanpa tekanan dan mereka telah memilih ketua ahli Demokrat untuk menjadi presiden. Ini menunjukkan keberkesanan anonymous voting dari segi kerahsiaan dan juga dalam segi membuat keputusan yang tidak akan dipengaruhi oleh mana-mana majoriti ataupun daripada mana-mana kuasa besar. Inilah contoh anonymous voting yang paling mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizam bin Nozlan, GB 0365. Saya akan memberikan contoh yang kedua, iaitu Google Form. Google Form juga dapat mengaplikasikan teknik anonymous voting ini. Saya pasti ramai sahabat dan kawan-kawan di luar sana sudah mengenali aplikasi ini dan pernah menggunakannya. Oleh itu, saya ingin memberikan sedikit pengenalan ringkas mengenai Google Form ini.
Google Form seperti yang kita tahu, Google Form adalah salah satu aplikasi yang disertakan bersama Google Drive dan ia dikenali sebagai borang maya, yang mana ia memberikan kita mendapatkan maklumat-maklumat tertentu yang dikumpulkan daripada responden-responden yang telah kita tetapkan. Selain daripada itu, Google Form juga merupakan satu aplikasi yang menggunakan teknik anonymous voting, yang mana pengguna dapat menghasilkan anonymous atau non-anonymous survey. Untuk pengetahuan semua, penggunaan Google Form ini adalah amat luas. Jadi antara perkara yang kita boleh melakukan menggunakan Google Form ini adalah dengan membinanya borang undi, menguruskan kehadiran sebagaimana yang telah digunakan oleh pensyarah-pensyarah pada masa kini. Okey, seterusnya saya akan menerangkan cara-cara untuk membina Google Form. Untuk pertama kali, buka laman web Google Form dan klik pada New Blank Form. Cipta borang anda dengan menambah soalan atau perkara lain mengikut keperluan borang yang anda perlukan. Seterusnya, tekan pada ikon tetapan setting. Pastikan semua pilihan yang memerlukan sign up daripada responden dinyahtandakan ataupun uncheck seperti mana yang tertera di skrin anda. Yang akhir sekali, kongsi pautan link borang maya anda kepada responden yang telah ditetapkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hazib bin Harun, bernombor metrik GB 03658, akan menerangkan sedikit mengenai ringkasan dan rumusan tentang anonymous voting ini. Setelah apa yang telah diterangkan oleh sahabat-sahabat saya mengenai pengenalan sejarah teknik pengaplikasian anonymous voting ini, apa yang kita dapat lihat, terdapat banyak kelebihan yang dapat digunakan dalam anonymous voting ini. Antara kelebihan yang dapat dilihat dalam anonymous voting ini adalah maklumat pengundi atau peserta dirahsiakan. Dengan maklumat pengundi atau peserta itu dirahsiakan, maka pengundi boleh mengeluarkan pelbagai idea dan pendapat masing-masing tanpa perlu rasa takut atau terhalang daripada orang sekeliling. Dengan maklumat pengundi itu dirahsiakan, maka sistem pengundian akan bersikap lebih adil dan saksama. Namun, terdapat juga kelemahan dalam anonymous voting ini. Antara kelemahan yang dapat kita lihat dalam anonymous voting ini ialah anonymous voting ini mengambil masa yang agak panjang untuk dijalankan bagi mengambil idea yang terbaik dalam mengaplikasikan sesuatu perkara. Sebab utama anonymous voting ini perlu digunakan dan diteruskan adalah kaedah kreatif yang terdapat dalam anonymous voting ini yang mendorong peserta atau pengundi merasa cukup selamat untuk mengambil risiko dalam sistem pengundian. Anonymous voting ini amat berguna untuk kumpulan yang mempunyai tekanan atau kegelisahan yang ketara di kalangan peserta atau pengundi. Ini adalah ciri asas dari semua kaedah kumpulan nominal dan merupakan cara terbaik untuk melindungi orang dari tekanan interpersonal yang tidak disengajakan atau disengajakan. Dalam iklim di mana terdapat mukhibah atau pandangan yang berbeza serta komitmen yang berbeza yang saling perlu hormat menghormati, maka anonymous voting ini adalah salah satu cara yang terbaik dalam pengaplikasian sesuatu pengundian. Itu dia pembentangan yang mantap daripada rakan-rakan kumpulan saya. Harap ilmu yang dikongsikan oleh mereka dapat memberi manfaat dan cebisan ilmu sedikit sebanyak kepada rakan-rakan sekalian yang menonton video ini tentang apa itu voting anonymous. Sekian dari kami kumpulan 10. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.